Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Qala al-musannif al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wadni. Minggu depan kita dah bincang nahu. Ada perbahasan yang merupakan al-muqaddimat. Ada perbahasan merupakan topik utama, al-mawdu'ah. Muqaddimah ni ada 3. Al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Al-i'rab wal-bina, al-nakirah wal-ma'rifah. Jadi muqaddimah pertama, benda first kali yang kita akan ngaji dalam ilmu nahwu adalah al-kalam wa ma yata'allaqu bihi. Sebab tu tarikh ilmu nahwu, ilmu dia qawaid yu'rafu bihi ahwal awakhir al-kalimi hala tarkibiha min al-i'rab wal bina. Ilmu yang mana dengan kaedah yang diletakkan, kita akan tahu keadaan akhir kalimah di dalam jumlah. Bila dia sebut di dalam jumlah, kita kena tahu apa dia al-kalam. Sebab apa? Jumlah yang akan di-i'rab tu namanya adalah al-kalam. Jumlah yang difahami. Jadi al-kalam ni apa? Dalam peringkat ilmiah dia disebut huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wadn. Kalam adalah satu lafaz, mesti cukup 4 syarat. Lafaz tersebut mesti murakkab. Lafaz yang murakkab tersebut mestilah difahami dan mestilah dengan wadah bahasa Arab. Apa dia lafaz? As-sawtu al-mushtamilu ala ba'di al-huruf al-hijaiyah. Syarat pertama kita nak amalkan kalam, mesti ada suara, yang mana suara tadi merangkumi sebahagian huruf hijaiyah. Maksudnya kita boleh eja dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah, alif, ba, ta, seterusnya. Huruf hijaiyah. Jadi dia mestilah suara. Bila dah sebut mestilah suara, awal-awal lagi kita terus keluarkan, contohnya kita tengok orang tu, kita tanya dia, kau nak pergi ke tak? Dia pun mengangguk. Walaupun kita fahami daripada mengangguk tu aku nak pergi, kita fahami daripada mengangguk tu aku nak pergi, tapi kita tak namakan dia sebagai kalam sebab tidak ada suara awal-awal lagi. Kait pertama dah keluar. Kita tengok traffic light merah, sepatutnya sila berhenti. Sila berhenti adalah satu jumlah yang difahami, tapi kenapa tak dinamakan kalam? Sebab tak ada suara awal-awal lagi. Perbahasan pertama sekali nahwu nak, mesti benda tu suara. Adakah semua suara? Ada kait-kait lain, tapi first kali suara. Jadi dia tu keluarkan apa? Dia keluarkan penulisan dan dia keluarkan isyarat. Walaupun sebenarnya penulisan kita i'rab. Sebab apa penulisan kita i'rab? Penulisan yang kita baca ni ibarat suara yang suara penulis lah, suara penulis. Jadi juga termasuklah, juga kita namakan sebagai lafaz. Jadi apa dia takrif lafaz? Lafaz ni umum, difahami ke tak difahami ke, ada maksud ke tak ada maksud ke. Betul kita apa? Kita kata Daizun. Apa dia Daizun ni? Daizun ni adalah terbalik bagi nama Zaidun. Adakah Daizun ni lafaz? Lafaz. Tapi lafaz muhmal bahasa Arab ni, lafaz yang tak ada maksud. Dia lafaz, tapi dia keluar macam apa? Dia keluar dengan kait-kaitan lain, tapi dia adalah lafaz, dia lafaz. Jadi perkataan al-lafzu umum kan? Asalkan perkataan tu boleh dieja, dia panggil sebagai lafaz. Asalkan boleh dieja dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah berapa? 29 lah. Yang biasa yang page baru datang ni lahir tahun berapa?
Ha? 2003. Kalau yang lepas 2000, kalau kecil-kecil tu ngaji Iqra' ke ngaji Muqaddam? Iqra'. Kalau kami yang zaman yang 90-an ni, Iqra' tak ada lagi. Jadi kita ngaji Muqaddam. Kita ngaji Muqaddam. Biasa tengok Muqaddam. Yang masuk-masuk tu mula sekali dia tulis dulu huruf tanpa baris. Kita kena baca lah. Jadi dia belum kena baca, dia kena baca alif, ba, ta, sa, jim. Okay. Habis huruf tu, dia ada level kedua, dia start bubu baris pada huruf-huruf tersebut. First kali dia akan jumpa apa? Kita akan baca lah, alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Ini di antara kesalahan seorang kanak-kanak lakukan paling besar dalam sejarah hidup dia. A, I, U. Sebab apa? Dia sebab apa? Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U. Orang Hijaiyah ada 29. Ada beza di antara alif dan hamzah. Ada beza di antara alif dan hamzah. Dalam Muqaddam first kita tulis apa? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, tabalah kaf, lam, mim, nun, waw. Dan sekali akan jumpa satu huruf macam ni. Dan dia akan disebut lam alif. Ya, kadang-kadang disebut lagi hamzah. Alif, ba, ta, alif ni, hakikat alif ni yang mula-mula dia adalah hamzah. Jadi sebenarnya yang betulnya adalah hamzah di atas A, hamzah di bawah I, hamzah di depan U, I, U. Adapun alif, alif adalah satu huruf yang tak boleh ada baris. Kalau cara betulnya kalau dia punya tu, alif di atas, alif di bawah, alif di depan. Sebab alif adalah satu huruf yang tak menerima baris. Mustahil dia terima baris. Dalam bab Arab nanti kita akan jumpa. Ada kalimat yang dia morok tapi dia tak ada perubahan. Sebab apa? Dia akhiri dengan alif. Contohnya al-fatah, ja al-fatah, ra'aitul fatah, marartu bil fatah. Tak ada pun a, i, u. Sebab apa? Sebab dia akhiri dengan alif. Alif tak boleh terima baris. Jadi alif ni apa? Alif ni adalah huruf yang terbit hasil daripada huruf sebelumnya bagi di atas. Huruf sebelum dia ni huruf isbah. Dia tak boleh menerima baris. Ada khilaf yang mengatakan huruf hija'i 28, ada yang kata 29. Mungkin juga daripada khilaf ni. Yang mengatakan 28, dia kata alif dan hamzah adalah huruf yang sama. Alif dan hamzah adalah huruf yang sama. Tapi hujah tu ditolak. Yang tepatnya alif adalah satu huruf, hamzah adalah satu huruf yang lain. Yang menerima baris tu adalah hamzah. Tapi jadi kekeliruan sebab apa? Dia ditulis begini lah. Hamzah di atas alif. Bila ada hamzah di atas alif, sebenarnya itu adalah hamzah. Alif bila? Alif contohnya kitabun, ini baru kita namakan alif. Yang alif semata-mata tanpa hamzah. Adapun bila ada hamzah, atas ke, bawah ke, depan ke, itu adalah huruf hamzah. Tapi cara menulis dia, hamzah tu ditulis bersama alif. Tapi yang menerbitkan baris tu adalah hamzah, bukannya alif. Sebenarnya yang buat Muqaddam tu tak salah. Yang mengajar tu dah yang tak tepat. Okay, jadi apa peranan kalau dalam Muqaddam tu? Dia cuba nak sampaikan tapi hajatnya tak tersampai. Sebab apa? Dia menulis tapi dia tak mengajar orang yang menulis tu, yang menyusun tu. Kenapa selepas nak habis tu ada satu huruf yang macam ni, tapi yang mengajar sebut lam alif? Orang yang mengajar sebut lam alif. Kenapa sebut lam alif? Ada ke huruf lam alif? Huruf ni adalah satu huruf yang tunggal. Lam dah ada sebelum tu. Alif dah ada mula-mula. Alif dah ada. Okey, tapi yang hakikatnya alif yang mula tu adalah hamzah. Kenapa ada huruf ni? Macam mana nak sebut? Kalau tuan-tuan faham dengan kaedah nak sebut tadi, kalaulah tiba-tiba nak patah balik zaman Muqaddam, macam mana nak sebut huruf ni? Daripada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai ke sini, nak sebutnya ni. Cara sebut betul dia. Boleh sebut? La. Dia kena sebut la. Sebab apa?
Nak bagi tahu ada satu huruf yang tidak boleh dituturkan. Huruf tersebut adalah alif. Huruf tu tak boleh sebut. Sebab apa tak boleh sebut? Sebab dia tidak berbaris. Jadi sad, dot, ta, za, kaf, qaf, kaf, la, sampai kat la. Sebab apa? Dia nak bagi tahu wujudnya satu huruf alif, yang mana huruf tersebut adalah huruf yang tidak berbaris, tapi huruf tu hanya lahir selepas huruf-huruf lain yang berbaris di atas. Jadi bukan yang sebetulnya lam alif. Yang sebetulnya la ya. Kenapa datang la ni? Sebab nak bagi tahu ada satu huruf yang tak boleh berbaris. Huruf tersebut adalah alif. Macam mana nak sebut dia? Kita boleh kata dia tu alif, tapi bila kita nak bariskan tak boleh. Bila tak boleh nak bariskan, kena datangkan satu huruf lain sebelumnya. Jadi didatangkanlah huruf la. Dia boleh didatangkan so, didatangkan ba, didatangkan sa, tapi huruf yang paling banyak sekali yang berada bersama alif adalah la. Jadi disebut la. Tapi akibatnya dibaca oleh budak-budak lam alif. Apa peranan sebut lam alif? Tak ada apa-apa peranan. Disebut lam alif dalam bilangan huruf hijai dalam muqaddam. Boleh keluar pada tajuk tadi. Sebab apa tajuk tu penting? Tak ramai salah faham. Kalau kita yang main bahasa Arab ni pun masih mengajar itu. Okey, yang kedua mesti murakkab. Apa maksud murakkab? Ma tarakkaba min kalimataini fa aksara. Memadaikah? Dia tu lafaz tak? Lafaz tadi mesti ada dua kalimat ataupun lebih. Dua kalimat ataupun lebih. Contohnya mah qama zaidun. Qama zaidun. Jadi qama zaidun dia lafaz, dia murakkab. Cuma adakah dua kalimat tu perlu nampak secara jelas? Tak. Kadang-kadang boleh nampak secara jelas, kadang-kadang dia tersembunyi. Contohnya dia kata apa? Qum. Berdirilah oleh kamu. Qum. Zahirnya satu lafaz. Hakikatnya kalau kita pecah dalam ni ada satu dhamir. Qum anta. Dhamir tersebut wajib disembunyikan. Dalam bab dhamir nanti kita akan bincang. Ada dhamir yang ada jelas, ada dhamir tersembunyi. Dhamir tersembunyi ni ada dua jenis. Harus sembunyi, wajib sembunyi. Dhamir yang ada pada fi'il amar, pukullah kamu seorang. Pukullah kamu seorang lelaki. Pergilah kamu seorang lelaki. Dhamir tu wajib disembunyikan. Jadi qum, idrib, izhab. Dalam tu ada anta. Satu lafaz. Oh, bukan kalam lah Ustaz, sebab bukan dua lafaz. Tak. Dia adalah dua bergabung daripada dua, tapi satu zahir, satu tersembunyi. Juga dikira sebagai murakkab. Tidak semesti murakkab tu ada secara jelas dulu, tak. Walaupun tersembunyi juga diambil kira. Itu syarat yang kedua. Adakah semata-mata satu-satu lafaz tu ada dua perkataan, tiga perkataan, empat perkataan dah syarat? Tak syarat. Tak cukup lagi namakan kalam, mesti ada al-mufid. Ma afada faidatan yahsunu sukutu al-mutakallim. Jumlah tadi telah memberi satu maksud yang mana mutakallim ni kalau dia berhenti setakat tu pun mukhatab dah faham apa maksud. Contohnya apa? Qama zaidun. Contoh, kemungkinan satu jumlah terdiri daripada 10, dia masih tidak difahami. Bila contohnya dia start dengan in ja'a zaidun. Contoh dia datang kepada sifat zaidun. As-sakin contohnya kan. Fi, marilah 10 ke 20 kalimat, tapi dia start dengan in. Jika datang Zaid yang duduk di tempat sekian, anak orang sekian, itu dia berhenti. Tidak dinamakan sebagai kalam. Sebab apa? Sebagaimana dia tak datangkan jawab. Sebab ini kita panggil syarat. Syarat diperlukan pada jawab. Jika dia datang, aku pun datang, barulah kalimat tersebut akan
sempurna. Jitu contohnya, barulah dia akan sempurna. Kalau dia berhenti setakat tu, bahasa Arab akan panggil dia kalim, dia tak panggil kalam. Jadi silap beza antara kalim dengan kalam. Ini dinamakan kalim tapi tidak dinamakan kalam. Sebab apa? Tidak difahami. Okay, akhir sekali bil wad'i. Bil wad'i ni apa? Senangnya kita cakap bil lughatil arabiyyah. Bil lughatil arabiyyah. Contoh kita datang ayat Zaid pergi ke sekolah. Lafaz tak? Lafaz. Zaid pergi ke sekolah. Ada 4 lafaz. Murakab tak? Murakab. Mufid tak? Zaid pergi ke sekolah difahami. Kenapa kita tak i'rab? Zaidu pergi ke sekolah ki. Kenapa tak buat gitu? Sebab bahasa Melayu. Jadi kita nak i'rab ni bahasa Arab. Jadi kita tak buat macam tu, kan? Emaku memasakkan, sebab yang mudhari' kan. Emaku memasakku nasi jadi maf'ulun bih. Punya nak semangat dengan bahasa Arab, topik semua bahasa kan. Tak perlu sebab apa? Itu bukan bahasa Arab. Jadi kena cukup 4 ni, barulah kita akan i'rab. Barulah kita akan bincang lafaz tu berubah ke tak berubah ke. Ada juga ulama yang terjemahkan al-wad'u ni dengan al-qasdu. Maksudnya apa? Lafaz yang tersusun, yang difahami tadi dikeluarkan oleh mutakallim secara sedar. Secara sedar. Dia nak keluarkan apa? Kalau orang tu ngigau khutbah. Orang-orang itu khutbah. Tak ambil kira. Tak dinamakan sebagai kalam. Jadi ada juga yang terjemahkan al-wad'i ini dengan maksud al-qasdu, tapi yang tepatnya kita ambil al-lughah al-arabiyyah. Kalau dalam alfiah di situ senang je. Kalamuna lafzun mufidun. Ini je takrif kalam dalam alfiah. Lafzun mufidun. Bila sebut mufid ni, dalam tu dah ada syarat murakkab. Kan? Kenapa dia datangkan bil wad'i? Sebab mata tersebut kalamuna. Jadi na ni kembali kepada nahwiyun. Jadi bincang orang nahwu ni bahasa Arab. Itu datang kalamuna lafzun mufidun kastaqif mata alfiah. Tapi untuk peringkat Yurmiyah dia sebut secara detail lah, al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Lafaz tak membanding dengan lafaz, lepas tu kena murakkab. Murakkab tu kena mufid, bil wad'i kena dengan bahasa Arab. Dia dalam istilah, dia ada 2 istilah, kalam. Kita akan jumpa kalim, dan juga kalimah. Kalam ni jadilah al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalimah apa? Kalimah ni adalah lafzun mufradun. Lafzun mufradun, lafaz yang satu, lafaz yang tunggal. Zahaba, al-madrasah. Kalau huruf sekalipun, ila, min, semua itu dinamakan sebagai lafzun mufrad. Kalam apa? Al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalimah apa? Ma tarakkaba min salasatin fa aksar. Apa beza kalam dengan kalim? Kalam mesti difahami walaupun dengan 2 perkataan dia difahami, dah dinamakan kalam. Kalim mesti ada 3 walau tak difahami. Istilah ini saja nak kongsi dari situ istilah. Kalam mesti boleh dinamakan kalam apabila ada 2 perkataan tapi dengan syarat difahami. Dengan syarat difahami. Kalim mesti ada 3 walaupun tak difahami. Jadi bila anda sebut daraba Zaidun Amran, tak boleh kata kalimah lah sebab kalimah ni satu. Daraba Zaidun Amran, kalam tak? Kalam, tak kalam. Zaid pukul Umar. Difahami tak? Difahami. Bila difahami dia kalam. Cukup 3 tak? Cukup. Jadi dia kalam dan kalim. Kalam dan kalim.
Kalam daripada sudut dia difahami. Kalam ni dua pun dah cukup asalkan difahami. Kalau tiga lagi-lagi aula. Kalim ni mesti tiga. Bila anda sebut qama Zaidun, difahami. Bila difahami dia kalam, tapi dia bukan kalim sebab tak cukup tiga. Anda sebut in qama Zaidun, in jika Zaid berdiri, ketika dia kalim, tapi dia bukan kalam sebab tak difahami. Jadi jumlah boleh jadi kalam dan kalim. Boleh dia hanya kalam, boleh dia hanya kalim. Daraba Zaidun amran kalam wa kalim. Qama Zaidun kalam tapi bukan kalim. In qama Zaidun kalim, bukan kalam. Dalam mantik nanti minggu depan insya-Allah kita akan ambil. Anda sentuh terus. Jadi senang minggu depan. Kita bagi apa? Kita akan bincang benda penting, mana-mana ilmu penting. Sebab kadang-kadang anda pernah dengar orang macam dia tadi tu, dia sampai istilah umum wa khususun wajhi. Dia betul terjemah umum dan khusus wajhi, satu wajah. Padahal ini adalah satu istilah. Satu istilah yang menunjukkan di antara hubung kait antara dua lafaz. Okey, contoh orang kata apa hubung kait di antara kalam dan kalim? Kita akan sebut umum wa khusus wajhi. Apa maksud umum wa khusus wajhi? Umum wa khusus, umum adalah umum, khusus adalah khusus. Apa maksud wajhi? Kita tak boleh nak kata setiap lafaz tu kalam lagi umum. Kita tak boleh nak kata kalim lagi umum. Kita tak boleh nak kata kalam lagi khusus. Kita tak boleh nak kata kalim lagi khusus. Masing-masing boleh jadi khusus, masing-masing boleh jadi umum. Itu dimaksudkan dengan umum wa khusus wajhi. Ada satu lagi, dipanggil umum wa khusus mutlak. Umum wa khusus mutlak secara jelasnya lafaz tu ada satu yang am, ada satu khas. Contohnya apa? Nabi dengan Rasul. Apakah hubung kait antara Nabi dengan Rasul? Kita sebut umum wa khusus mutlak. Ataupun kita kata apakah hubung kait antara kalimah dengan kalam? Kalimah dengan kalam jelas-jelas umum wa khusus mutlak. Sebab apa? Kalimah bila okey. Setiap, kalau kita boleh cakap ini, setiap A adalah B, tapi bukan semua B adalah A. Ketika itu kita akan panggil umum wa khusus mutlak. Sebab apa? Bila kita kata setiap A adalah B, siapa yang umum? Setiap A adalah B. Setiap Nabi, setiap Rasul adalah Nabi. Setiap Rasul adalah Nabi, tapi bukan semua Nabi adalah Rasul. Jadi kalau ibarat kalau kita buat bulatan bulat dalam dia, katalah ni Rasul, ni Nabi kan. Jadi setiap Rasul adalah Nabi, tapi ada Nabi yang bukan Rasul. Kita panggil umum wa khusus mutlak. Kita akan sentuh pula nanti. Ada pun umum wa khusus wajib, kita tak boleh buat macam tu, tapi kita kena buat macam ni. Kita kena buat macam ni. Ada keadaan masing-masing umum, ada keadaan ini kalam, ini kalim. Ada keadaan yang kita akan panggil kalam wa kalim. Ni daraba Zaidun amran, kalam dan kalim. Qama Zaidun, kalam sahaja. In qama Zaidun, kalim sahaja. Apakah hubung kait antara besi dengan kerusi? Nak cakap dia macam apa ni, bincang ni tak? Mungkin dalam hujah ke apa, kita akan ada mic, ada sebab. Kita kena tahu apa nisbah antara dua. Besi dengan kerusi, umum wa khusus wajib. Boleh jadi kerusi itu dibuat daripada besi. Jadi ketika itu kita akan panggil kerusi besi. Boleh jadi besi itu dibuat pintu. Jadi dia bukan kerusi, dia hanya semata-mata besi. Kerusi itu dibuat daripada kayu. Jadi dia hanyalah kerusi, bukanlah besi. Sebab dia kerusi kayu. Apa dia hubung kait antara Malizi dengan Azhari? Contoh kita bujang, kita sebut perkataan Azhari. Apa kena benda dengan Malizi? Malizi Azhari. Hubung kait antara Malizi dengan Azhari itu umum wa khusus wajib. Ada Malizi yang Azhari, kalau dia mengaji dia Azhar. Ada yang Malizi dia bukan Azhari, sebab dia pergi negara lain, mengaji kat Jordan ke, mengaji kat. Ada Azhari, dia mengaji Azhar tapi dia orang bukan Malaysia. Jadi hubung kait antara dua lafaz Malizi dengan Azhari itu kita panggil umum wa khusus wajib. Kita akan belajar dalam perbahasan lafaz dalam mana.
Jadi hubung kait antara kalam dan kalim, umum wa khusus wajib. Okey, habis tu. Di dalam perbahasan al-kalam wa ma yata'allafu minhu, kita nak ambil tarikh kalam. Dan kita ambil aqsam kalam. Lalu disambung wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa bi ma'nan. Terus yang kita surat apa? 9. Kita itu wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa bi ma'nan. Dia kata apa? Wa aqsamuhu, jenis-jenisnya. Kalau tengok dalam matan, dia sebut al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil waqi wa aqsamuhu. Aqsam tu balik kepada mana? Dhamir ni mesti balik kepada lafaz yang ada. Al-kalam. Okey, sekarang ni kalam bila terjemah apa? Kalam ni adalah lafaz yang murakkab yang difahami dalam bahasa Arab. Jenis-jenisnya ada 3. Isim, fi'il, huruf. Betul ke salah? Isim, fi'il, huruf ni aqsam kalam tu. Bukan aqsam kalam, dia aqsam kalimah. Yang ada yang isim, fi'il, huruf ni bukan aqsam kalam. Kalam ni, kalau kita nak pecahkan kalam, kita akan pecahkan macam mana? Kalam yang terdiri daripada fi'il dengan isim koma zaidu. Kalam yang terdiri daripada 2 isim mubtada' dan khabar. Kalam yang terdiri daripada 1 fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Macam tu kalam. Tapi yang isim, fi'il, huruf dia adalah taksim kalimah, bukan taksim kalam. Jadi wa aqsamuhu balik kepada kalam, tapi yang dikehendaki dengannya adalah kalimah, bukan kalam. Dalam bahasa Arab, dalam balaghah, kalau mengaji. Tiba-tiba kalau antum tiba-tiba kalau tak ada basic masuk dalam hasyiah, kita kata fa fihi istikhdam. Fa fihi istikhdam. Kalau terjemah harfi kita dalamnya ada penggunaan. Tak? Istikhdam tu adalah satu istilah dalam ilmu balaghah. Dia satu balaghah ni dia pecah 2. Dia ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Dalam bayan ada satu, dia satu kita panggil kesenian bahasa Arab. Satu lafaz disebut dengan satu maksud, kemudian selepasnya datang satu dhamir kembali kepada lafaz tersebut. Yang dikehendaki adalah maksud kedua, bukan maksud pertama. Faham? Okey. Satu lafaz mengandungi 2 maksud. Ketika kali pertama dia disebut, dia nakkan satu benda. Lepas tu datang dhamir. Dhamir tadi kembali kepadanya, dikehendaki dengan dhamir tersebut maksud lain. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil waqi. Al-kalam tu kita terjemahkan sebagai jumlah. Jumlah yang difahami adalah lafaz murakkab al-mufid bil waqi. Jenis-jenisnya, jenis kalam bukan yang dimasukkan dengan jenis kalam yang tadi. Jenisnya kalam dengan maksud kalimah. Juzuk kalam tersebut. Jadi dalam bahasa Arab boleh benda disebut, dinamakan sebagai istikhdam. Dan antum boleh tu. Di antaranya, walaupun contoh ni tak tepat, tapi boleh datangkan contoh. Ayat Quran, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ayat ni ada kritikan, tapi anda nak bagi contoh senanglah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan, faman syahida minkumus syahra, siapa yang melihat anak bulan, falyasumhu, maka puasalah. Akan bulan. Falyasumhu, puasalah. Hu balik kepada asyara. Faman syahida minkumus syahra, siapa yang melihat anak bulan. Asyara tu dengan maksud anak bulan. Falyasumhu, maka dia kena puasa bulan tu. Apa yang maksud dengan dhamir tu? Dhamir tu kembali kepada syahra, tapi yang dikira-kira adalah syahrul Ramadan, puasa bulan Ramadan. Jadi dhamir tu walaupun kembali kepada asyara dengan maksud, tapi contoh tu ada yang kena tak. Sebab apa yang dimaksud dengan syahidah di situ, siapa yang menghadiri bulan Ramadan, maka dia kena puasa bulan Ramadan. Kalau dah diterjemahkan dengan begitu, syahidah dengan maksud hadar, siapa yang masuk kepada bulan Ramadan, dia kena puasa akannya bulan Ramadan, tak ada istikhdam. Yang ada kalau kembali dhamir tersebut tapi dengan maksud baru, barulah ada istikhdam. Okey.
Kita bawa aksamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Jenis-jenis kalimah ni ada 3. Isim, fi'il dan huruf. Okay, kita bila kita nak taksimkan satu-satu benda, dia ada, kita taksimkan guna akal. Ada yang kita taksimkan dengan istiqra'. Ada taksim tersebut dengan wadah. Ada 3 jenis taksim. Bila kita dengar wa aksamu, kita boleh timbulkan tanda tanya kita, taksim ni taksim apa? Kalaulah taksim tersebut taksim akal, dia tidak akan ada yang keempat, kelima. Akal tak boleh terima. Contohlah orang cakap satu-satu benda melihat daripada sudut ada awal dan tidak ada awal. Kalau dalam perbahasan akidah, perbahasan qidam dan baqah. Qidam ni apa maksudnya? Qidam ni tidak ada permulaan. Baqah ni maksudnya tidak ada kesudahan. Kalau satu benda yang mewujud, satu benda yang ada, melihat daripada sudut dia tu ada mula ke tidak ada mula, ada akhir ke tidak akhir, pecah ke berapa, akal kita terus akan nampak 4. Sebab 2 melihat ada dengan akhir, awal dengan akhir, 2 kali 2 dapat apa? Dapat 4 lah. Sebab apa? Kita akan dapat maujud yang ada mula ada akhir, maujud yang tidak ada mula tidak ada akhir, maujud yang ada mula tidak ada akhir, maujud yang tidak ada mula ada akhir. Jadi taksim tu kita panggil apa? Taksim akli. Boleh dapat tak yang nombor 5? Takkan dapat. Sebab taksim tersebut memang akal kita akan sebut. Contohlah kalau benda tersebut ada 3 kali 3 kita akan dapat 9. Contoh dalam mantik nanti kita ada perbahasan syakan. Maksudnya kalau 6 kali 6 berapa dapat? Itulah yang dimaksudkan dengan akli. Tapi lepas tu kita akan buang dari segi realitinya, ni tak ada. Yang lalu contoh. Jadi taksim ni ada taksim akli. Jadi aksam kalimah kepada isim, fi'il dan huruf ni, adakah akli? Kalau akli, maksudnya tidak ada yang keempat. Akal tak boleh terima yang keempat. Bukan akli, sebab pun ada khilaf lain yang mengatakan ada yang keempat. Jadi dia adalah istiqra'i. Apa maksud istiqra'i? Istiqra'i ni hasil kajian ulama. Bila ambil semua lafaz bahasa Arab ni, ini haraf, ini isim, ini fi'il. Lain-lain kali lagi pun isim, contoh isim fi'il pun masuk dekat isim contohnya. Lain-lain kali memang tak dapat 3 je. Itu maksudnya hasil istiqra' kalimah ini hanya ada 3. Hatta kalau kita bahasa Melayu lah, aku pergi ke sekolah menaiki kereta pada jam 7 pagi. Kalau kita pecahkan semua lafaz, aku isim, pergi fi'il, ke huruf, sekolah isim, jam, semuanya akan tak boleh. Tak ada bahagian yang keempat. Jadi kita panggil taksim tersebut taksim hasil daripada istiqra' kita, tak ada yang keempat. Jadi memang tidak ada kalimah yang keempat. Lafaz ni tak dapat tidak isim, fi'il ataupun huruf. Okay, jadi apa dia isim? Tarikh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Amal ismu, dia datangkan tarikh lughah, kita tak nak tarikh lughah, kita nak tarikh istilah. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Kalimat ma'nan, kalau nak baca dia kena sebut secara tanwin, ma'nan fi nafsiha. Kalimah yang menunjukkan maksud pada diri dia sendiri. Walam taqtarin bi zaman. Dan lafaz tersebut, kalimat tersebut tidak ada kaitan dengan masa. Contoh apa? Muhammadun, Aliyun, Rajulun, Jamalun, Nahrun, Tufahatun. Ini story Syekh Muhyiddin. Kita nak cakap buku Tufahatnya ni, kalau seorang tu baca terkati baca sendiri pun boleh faham. Dia cuba nak sampaikan, dia datangkan lafaz, contoh semua contoh yang merangkumi semua contoh isim. Laimunatun, Asar. Semua lafaz tu Muhammad menunjukkan di atas maksud satu zat yang bernama Muhammad. Bila sebut Muhammad, ada orang tanya pagi ke petang? Orang tak tanya Muhammad, pagi ke petang? Tak. Lafaz Muhammad tu sedikit pun tak ada kaitan dengan maksud. Tapi kalau dia kata Muhammad datang pagi ke petang, jadi yang ditanya pagi ke petang tu adalah lafaz datang. Datang tu baru yang mengatakan fi'il, sebab dalam perbuatan fi'il tu ada maksud. Jadi apa dia isim? Mana-mana lafaz kita sebut lafaz tu, kita nak maksud zat lafaz tu. Kita kata madrasatun, baitun, kitabun.
Tak ada apa-apa faktor yang berkaitan dengan waktu, ketika itu dinamakan sebagai isim. Adapun fi'il, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminatis salasah. Kalimat tersebut menunjukkan maksud tu menunjukkan pada diri zat maksud perkataan tu, tapi ada kaitan dengan masa. Contohnya zahaba, telah pergi. Yazhabu, sedang pergi. Ada maksud sedang, akan pergi. Saya yazhabu, akan pergi. Jadi kalimat-kalimat itu adalah kalimat ini. Kira-kira sekarang, akan datang ataupun telah lepas. Jadi fi'il melihat kepada maksud, melihat kepada masa, kita bagi kepada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Turun bawah tu fa'il madhi apa? Fi'il madhi ma dalla ala hadasin waqa'a fi zamani alladhi qabla zamani takallum. Fi'il yang menunjukkan di atas satu peristiwa berlaku pada masa sebelum dia bercakap. Waqa'a fi zamani alladhi qabla zamani takallum. Contoh dia kata Zaidun kataba, Zaid telah menulis. Maksudnya benda tu berlaku sebelum lafaz tu dikeluarkan pada mulut dia. Walaupun contohnya Zaid boleh pak letak pen, dia sebut Zaidun kataba. Maksudnya telah lepas ni, bukan semestinya semalam. Semata-mata benda tu berlaku sebelum bertutur, dah dinamakan fi'il madhi. Qabla zamani takallum. Mudhari' pula ma dalla ala hadasin yaqa'u fi zamani takallum aw ba'dahu. Mudhari' ni fi'il yang berlaku sedang. Contoh dia kata Zaidun yusafiru. Zaid memang tengah naik kerengku balik. Zaid sedang bermusafir, tak sampai rumah. Ataupun Zaid ada di dalam rumah, dia kata Zaidun yusafiru, Zaid akan musafir. Jadi fi'il mudhari' ni boleh masuk dua, boleh masuk sedang, boleh masuk akan. Tanpa sin dan saufa, tanpa sin dengan saufa. Kalau adalah sayusafiru ataupun saufa yusafiru, memang jelas fi'il mudhari' tu dengan maksud akan datang. Tanpa sin dan saufa, dia boleh jadi sedang, boleh jadi akan. Kita faham melalui ayat ataupun kita faham melalui qarinah lah. Kita boleh terjemah sedang, kita boleh terjemah akan, melihat keadaan. Maksudnya bukti-bukti lain, bukti-bukti luaran lah. Kita akan terjemah dia sedang atau akan. Tapi kalau ada sin dan saufa, kita akan terjemah akan. Last kali fi'il amar apa? Fi'il amar ma dalla ala hadasin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallum. Satu fi'il yang menunjukkan di atas satu peristiwa, yang mana peristiwa tersebut dituntut untuk dilakukan selepas berkata. Berdirilah. Walaupun kita tak terjemah akan berdiri, bila kita sebut berdirilah oleh kamu, orang tu pun berdiri. Jadi berdiri itu berlaku bila? Berlaku selepas. Jadi bila selepas, maksudnya akan datang. Jadi fi'il amar ni khas untuk benda yang akan datang selepas ni. Jadi fi'il ada 3. Kita akan ada satu pembahasan atas babu al-af'al. Yang terakhir harfun ja'a li ma'nan. Kenapa dia dah sebut harfun ja'a li ma'nan? Sebab haraf ni ada 2. Haraf ma'nan dengan haraf mabna. Apa maksud haraf mabna? Lawan pada ma'nan. Huruf hijai. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, fa. Itu bukan aksam kalimah. Itu bukan aksam kalimah. Itu adalah ajza' kalimah. Dal, zal, sin. Zaidun, Zaid adalah satu juzuk daripada kalimah, tapi dia bukan aksam kalimah. Yang aksam kalimah adalah harfun ja'a li ma'nan, huruf yang mengandungi maksud. Jadi sin tak ada maksud, sad tak ada maksud, kaf tak ada maksud. Yang ada maksud kaf huruf jar, bukan kaf huruf hijaiyah. Jadi maksudnya harfun ja'a li ma'nan, huruf yang datang dengan maksud. Apa dia takrif huruf? Okay, tadi isim ma dalla ala ma'nan fi nafsiha. Fi'il pun ma dalla ala ma'nan, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Adapun huruf, kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Huruf ni, huruf yang merupakan aksam kalimah ni, kalimah yang menunjukkan maksud untuk orang lain. Kalau satulah kita cakap bahasa Melayu lah, aku pergi ke sekolah. Bila sebut aku, apa yang dimaksudkan dengan aku? Aku adalah satu zat yang merupakan aku. Jadi bila sebut aku tu, dia adalah isim. Kita panggil isim dhamir.
Isim dhamir. Maksudnya aku tu kita sebut aku apa? Kita nak adalah lafaz aku tu menunjukkan kepada zat yang merupakan mutakalim yang berkata tadi. Pergi. Apa yang kita maksudkan dengan pergi? Satu perbuatan yang membawa masuk pergi lah. Bila kita sebut ke, adakah kita kata kita sebut ke tu untuk menyatakan satu lafaz yang bermaksud ke? Tak. Ke ni, kalau kita letak ke aku ni, kalau kita letak bukan dalam jumlah ayat, kita faham dah aku. Jadi dia ada maksud diri dia sendiri. Pergi, tanpa melihat siapa pergi ke, kita tahu pergi itu adalah satu perbuatan pergi. Ke, daripada, sehingga, seperti. Kalimat ni kalau semata-mata datang sepatah dia tak ada maksud. Selagi mana kalau kalimat tu ada maksud, dia adalah isim. Tapi bila huruf ni kalimat kalaulah ditunggal, dia tidak ada apa-apa maksud dalam, tak membawa maksud. Jadi dia adalah macam kita panggil kata sendi lah. Dia datang hanya untuk mengikat antara isim dan fi'il. Dia datang hanyalah untuk mengikat antara isim dengan isim. Ketika itu dia panggil sebagai huruf makna ataupun harfun ja'a li makna. Okay, jadi dia kata apa? Kalimat ni tak dapat tidak daripada tiga ni. Mesti isim, mesti fi'il, mesti harf. Kemudian dia masuk sebagai seorang mubtadi, ibarat laju rumiah ni. Dan dia tu bukan orang Arab. Jadi mula dia datang kata ni. Kalam tu adalah satu lafaz tersusun difahami dengan bahasa Arab. Kalam tadi mesti terdiri juzuk dia tu daripada tiga. Isim, fi'il, huruf. Wajib ke kena ada tiga-tiga baru dinamakan kalam? Tak. Boleh jadi kalam ada tiga-tiga. Zahaba Zaidun ilal madrasati, cukup. Boleh jadi kalam hanya ada isim, dua isim. Zaidun, Zahibun, Zaid pergi, dah cukup. Jadi kalam ni mesti ada isim. Dia takkan boleh tak ada isim. Tapi kalam boleh tak ada huruf, boleh tak ada fi'il, tak ada masalah. Tapi kalam macam mana tadi pun mesti ada isim. Jadi kalam ni boleh terdiri daripada dua isim, boleh terdiri daripada fi'il dan isim, boleh terdiri daripada fi'il, isim, haraf dan isim. Tapi fi'il ni bukan syarat dia kena cukup. Jangan faham kena cukup tiga-tiga, tak. Dia tak perlu cukup tiga-tiga. Tapi yang tak dapat tidak mesti ada dalam jumlah isim. Ibarat isim hero lah. Sebab isim ni kita panggil macam dia adalah maudhu'. Tak boleh tiba-tiba zahaba akala, tak ada. Dia tak akan bagi jumlah yang difahami. Sebab fi'il ni apa? Fi'il adalah perbuatan, mesti ada fa'il, mesti dalam tu ada pelaku. Pelaku tu adalah isim. Okey, lalu sebagai seorang tadi, yang mana tadi tu bukan orang Arab pula, dia kata aish. Tak apalah, aku faham lah, isim tu menunjukkan kepada satu zat dan tak ada kena-mengena dengan waktu. Fi'il menunjukkan kepada satu maksud, ada kena-mengena dengan waktu. Fi'il kalau kita peringkat awal-awal, ni kat sekolah rendah lah, jadi kalau kita nak hafal vocab, kita kata apa? Akala makan, zahaba pergi, qama berdiri, jara berlari. Salah ke tak salah? Betul tak terjemahan ni? Salah. Sebab apa? Fi'il ni mesti ada masa. Jadi kenapa? Zahaba telah pergi, jara telah berlari. Tak salah itu. Qama telah berdiri, qa'ada telah duduk. Sebab apa? Fi'il, asalkan dia fi'il ni mesti ada masa. Kalau dia hanya semata-mata perbuatan, dia adalah masdar. Masdar adalah isim. Contohnya kita kata ad-darbu, pukulan, qiyamun, berdiri, julusun, duduk. Itu yang baru tak ada maksud. Anda jelaskan julusun. Macam mana kita terjemah julusun? Duduk. Adapun jalasa bukan duduk. Jalasa dia telah duduk. Qa'ada dia telah duduk. Qama dia telah berdiri. Ustaz nak kat pondok dia marah. Siapa yang terjemah zahaba pergi? Salah. Zahaba dia telah pergi. Ada tiga dalam ni. Zahaba dia telah pergi. Adapun pergi, zahabun. Masdar yang nombor tiga tu, zahaba ya zahabu, zahaban, qama yaqumu, qiyamun. Duduk tu adalah qiyam. Sebab apa? Kalaulah satu tu dia hanya ada maksud tanpa waktu, dia adalah isim, dia bukan fi'il. Jadi fi'il ni mesti ada masa. Okay, jadi seorang tu kata tak apalah, aku tahu, dah faham dah. Isim ni menunjukkan maksud pada diri dia tak ada masa.
Fi'il ni menunjukkan maksud pada diri dia, ada masa haraf ni yang menunjukkan maksud kepada orang lain. Tapi aku ni bukan orang Arab. Buka-buka buku nampak lafaz, dia tak faham lagi. Dia tak faham pun. Nak terjemah tu tak faham pun. Tak boleh nak terjemah. Bila tak boleh nak terjemah, jadi dia tak boleh beza orang isim mana huruf. Jadi dia perlukan kepada petunjuk. Oleh kerana perlu kepada petunjuk, dia pun datangkan cara mengenal satu persatu. Lalu dia kata apa? Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa ta. Kata tak apalah, andailah kamu ni mubtadi, bukan orang Arab, Zahaba dengan Zaidun pun tak dapat nak bezakan adakah isim ataupun fi'il, ambillah alamat-alamat yang didatangkan tadi. Jadi kata apa? Isim boleh dikenali dengan baris bawah. Isim boleh dikenali dengan baris bawah. Sebenarnya khafat tu istilah lebih umum kan? Nanti kalau kita masuk dalam bab i'rab, antum akan jumpa istilah khafat. Khafat tu bukan semata-mata baris bawah. Khafat ni boleh jadi dengan baris bawah, boleh jadi dengan dia, boleh jadi dengan baris atas. Khafat ni adalah satu istilah, bukan yang membawa masuk baris bawah. Baris bawah apa? Baris bawah ni adalah kasrah. Bila antum jumpa kasrah, barulah baris bawah. Tapi khafat dengan jar, dia adalah satu istilah dalam nahwu. Jangan salah faham. Kalau antum jumpa bukan dalam nahwu, tak apa. Kalau dalam bahasa Arab secara umum, bila sebut khafat, boleh antum terjemahkan baris bawah. Dalam bab i'rab nanti nak ulang supaya tak salah faham. Bila antum sebut rafa', ada tak orang faham rafa' tu bagi depan? Antum faham tak rafa' tu bagi depan? Okay. Kalau faham rafa' tu bagi depan, berlaku kesalahan dari segi istilah. Rafa' bukan bagi depan, nasab bukan bagi atas, khafat bukan bagi bawah, jazam bukan mati. Yang baris ini istilah khas untuk bab i'rab sahaja. Macam mana sekarang kena ulang. Kalau jumpa dalam kitab-kitab lain, rafa' yang dimasukkan dalam bahagian depan tak apa. Tapi bila ngaji nahwu, bila antum dengar perkataan rafa', jangan faham rafa' tu bahagian depan. Rafa' ni adalah satu istilah, satu keadaan, yang mana keadaan tu, macam mana kita nak tahu lafaz tu rafa'? Dengan 4 cara. Bahagian depan, waw, alif ataupun nun. Nasab adalah satu keadaan kalimat yang mana dikenali dengan baris atas, alif, baris bawah, ya ataupun hilang nun. Jadi rafa', nasab, khafat, jazam adalah satu istilah yang mana kita tak boleh terjemah rafa' adalah bahagian depan, tak boleh. Itu dalam nahwu lah. Jadi dia kata apa? Isim boleh dikenali dengan khafat. Asalnya khafat tu adalah satu istilah yang mana khafat ni boleh berlaku dengan masuk huruf jar, dengan jadi mudhafun ilaih, ataupun jadi sifat kepada benda yang makhfud. Okay, tapi tak apa, untuk peringkat mubtadi, orang yang baru masuk kitab, kita lebih tepat kita terjemah bagi bawah lah. Sebab dia masuk bab i'rab pemula ni macam mana nak faham. Jadi kita terjemah je dengan bagi bawah. Jadi kalau nampak satu-satu lafaz tu ada bagi bawah, confirm dia tu isim. Ini dia bagi pengenalan basic lah. Walaupun tiba-tiba jumpa dalam Quran baca-baca lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab, jumpa lam yakuni bagi bawah, jadi kita kata isim. Padahal yakun di situ adalah fi'il. Kenapa bagi bawah? Sebab bertemu dua mati. Dalam kaedah sharaf, bertemu dua mati, cara nak selesainya bagi bawahkan huruf pertama. Tapi jadi bagi bawah tu bukan bagi bawah asal, bagi bawah yang datang secara terpaksa. Jadi kalaulah satu-satu kalimat tu baris bawah ada berbentuk asal, ketika tu dia adalah isim. Tanda asal bagi isim. Okay, tanda yang kedua pula, tanwin. Apa dia tanwin? Dua baris. Tak kira lah dua baris atas ke, dua baris bawah ke, dua baris depan. Kita jumpa madrasatun. Jadi first kalau peringkat basic lah. Kalau buku peringkat darjah 1, dia datangkan satu jumlah ayat. Dia kata apa? Ayyin al-isma wal fi'la wal harfa min al-jumalil atiyah. Asim, mana isim, mana fi'il, mana huruf daripada jumlah. Memang zero, tak pernah tahu bahasa Arab, tak pernah hafal apa-apa bokeh. Profesor Ali tengok awal akhir, tengok yang ada tanwin bulat.
Ada tanwin confirm isim. Ada baris bawah, ada baris bawah. Sekurang-kurangnya dapatlah kurangkan sikit beban tu. Apa yang ada jelas tu. Yang kedua, dukhulil alif wal lam, ada alif lam. Dalam ayat confirm ada dalam satu muka surat banyak kalimat yang ada alif lam. Jadi kita tahu dah kalimat ni isim, ini isim. Yang ada alif lam ada isim. Wa hurufil khafdi. Wa hurufil khafdi tu ataf kepada dukhul. Maksudnya masuk huruf qafat. Masuk huruf jar. Kita tengok dalam ayat tu, mana-mana kalimat yang duduk selepas huruf jar, confirm kalimat tu isim. Lalu tadi tu tanya pula, aku baru belajar, apa dia huruf jar? Huruf jar aku tak tahu lagi. Ibu datangkan huruf jar adalah min, ila, an, ala, fi, ruba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Jadi mana-mana kalimat yang duduk selepas huruf-huruf ni, confirm itu isim. Wa hurufil qasam, kalimat yang duduk selepas huruf qasam. Contohnya apa? Wallahi, wa billahi, wa tallahi. Jadi huruf kalimat-kalimat yang duduk selepas huruf qasam tu juga isim. Itu tanda basic yang mampu Ibnu Ajurum datangkan untuk peringkat mubtadi. Boleh. Kalaulah masuk pada contoh seorang tu dah pandai makna, kata kalimat isim ni banyak tu tanda dia. Contohnya dia adalah fa'il, kaunuhu fa'ilan. Fa'il mesti isim. Mana? Pelaku mestilah isim. Fi'il tak boleh jadi fa'il. Tapi macam mana dia nak jadikan itu alamat isim? Isim adalah fa'il. Fa'il pun tak sampai lagi buat fa'il. Jadi dia cuba datangkan alamat yang munasabah untuk seorang mubtadi. Okey. Kaedah umum yang dah kongsikan. Kalau anda tengok dalam ni dia tulis apa? Min, ila, an, ala, fi, ruba. Semua dia eja min, ila, an, ala, fi, ruba sampai al-ba'u. Ba'u ni apa? Contoh yang ada pada bismillah. Jadi ba' tu satu huruf. Al-kafu, contohnya anta kal qamar. Kaf tu satu huruf. Al-lamu, kitabun li zaidin. Lam tu satu huruf. Tapi dia tulis macam mana? Al-ba'u, al-kafu, al-lam. Itu kaedah penulisan. Kaedah penulisan, apa-apa yang satu huruf antum kena eja. Sekarang ni huruf jar tu apa? Ba, kaf, lam. Jadi bila kita nak buat ayat, kita kena sebut, bila kita nak i'rab, al-ba'u harfu jarrin. Kita tak boleh tulis macam ni. Ba harfu jar. Salah. Cara penulisan, apa yang satu huruf perlu dieja. Al-ba'u harfu jarrin, al-kafu harfu jarrin, al-lamu harfu jarrin. Apa-apa yang satu huruf, bila kita nak duduk dalam satu, kita nak buat ayat, kita kena eja. Boleh? Kalaulah dua, terus tulis. Dua ke atas, terus tulis. Contohlah kita tengok alaihi. Macam mana kita nak i'rab alaihi? Kita kata ala harfu jarrin, berbaki ha. Boleh? Jadi kita akan tulis apa? Wal ha'u. Kita tulis wal ha'u majrurun bi alam. Dia tulis ha. Boleh? Ini kalau antum nampak orang yang tulis macam ni, maksudnya dia memang halus. Tiba-tiba antum jumpa alaiha. Alaiha. Kalau dia ala harfu jarrin, macam mana nak tulis ha? Tulis ha alif. Majrurun bi ala. Sebab apa? Ha dua huruf. Apa-apa yang dua huruf, kita tulis terus min, ila. Jadi ada perbahasan sebelum tu dia kata apa? Wa dukhulil alif wal lam. Masuk alif lam. Al-alif wal lam. Masuk alif lam. Alif lam satu huruf ke dua huruf? Yang tepatnya macam mana? Nanya. Wa dukhuli al. Jadi kat alif lam ni antum akan jumpa dalam penulisan, dalam buku ada yang tulis wa dukhuli al, ada yang akan tulis wa dukhuli alifi wal lam. Sebab apa? Ini khasnya lah alif lam ni, sebab ada khilaf dalam perbahasan alif lam. Siapa yang huruf ta'rif?
adakah alif lam kedua-duanya ataupun lam sahaja. Jadi sebab tu ada yang pilih alif lam, ada yang pilih lam. Tapi yang nak share-nya, cara menulis, kalaulah satu huruf dieja, dua huruf ke atas, kita kena terus tulis. Jadi dalam dhamir, kita ada dhamir hu, kita ada dhamir ha. Hu ni lelaki seorang, dia lelaki, ha ni dia perempuan. Jadi kalau kita tulis, kita akan tulis ha-u al-ghaib, dhamir ha ghaib. Kalau kat perempuan kita tulis hal ghaibah, tanpa hamzah. Tanpa hamzah. Sebab apa? Ha tu dua huruf. Beza kan? Hal ghaibah dengan ha-u al-ghaib. Kaedah penulisan. Okey, itu kaedah umum je, tak ada apa-apa tak kaedah umum. Okey, huruf qasam, mana-mana kalimat yang masuk huruf qasam ni dia juga adalah isim. Huruf qasam ada 3, ada waw, ada ba, ada ta. Apa beza? Benda yang boleh disumpah dengan waw ni apa kalimat isim secara mutlak. Kita boleh kata Allah bersumpah juga dengan bukan nama dia, wal fajri, wal duha. Maksudnya waw ni adalah huruf yang boleh datang selepasnya apa-apa isim yang zahir. Tapi dia tak boleh isim dhamir. Tak boleh wahu, waka, demi kamu, waka tak boleh. Adapun ba ni dhamir yang boleh disumpah dengan isim zahir, boleh dengan isim dhamir. Kita boleh kata billahi, kita boleh kata bihi, deminya. Bika, demi kamu. Adapun ta, satu-satunya lafaz yang huruf yang boleh sumpah dengan nama Allah sahaja. Tallahi, kita tak boleh kata tal fajr, tal duha, tak ada. Itu beza di antara 3 huruf qasam. Kemudian dia masuk alamat fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa sawfa wa ta'it ta'nis sakinah. Fi'il ni, fi'il agak susah. Kita akan terjemah dia, fi'il boleh dikenali dengan masuk qad. Maksudnya kalau betul-betul kita hanya jumpa, jaranglah kita nak jumpa qad zahaba, qad akala. Maksudnya kita apa? Boleh masuk qad. Dengan boleh masuk qad. Kita akan cuma bukan dengan masuk qad, dengan boleh masuk qad. Kalau lah lafaz tu, kita try lah. Qad zaidun, ada qad zaidun, qad zahaba, ada qad zahaba. Jadi zahaba tu fi'il. Qad safara, jadi safara tu fi'il. Boleh masuk qad. Sin, boleh masuk sin. Kita kata boleh. Sedap dia sebut saya zhabu, saya qum. Jadi dia adalah, jadi qad tu alamat untuk isim fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Qad alamat yang berkongsi di antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Sin dan sawfa alamat khas untuk fi'il mudhari'. Wa ta'it ta'nis sakinah, lafaz yang masuk ta ta'nis tu confirm fi'il apa? Fi'il madhi. Qamat, zahabat, safarat, mesti fi'il madhi. Itu untuk alamat yang mampu dibagi untuk peringkat mubtadi. Tapi macam mana kita terjemah? Boleh masuk, bukan bila dah masuk secara tepat. Sebab kalau boleh dah masuk, sikit sangat lah yang jumpa kan? Boleh masuk qad, boleh masuk sin, boleh masuk sawfa, boleh masuk ta ta'nis. Qad kalau masuk fi'il madhi, maksud dia sesungguhnya. Qad kalau masuk fi'il mudhari', kebiasaannya maksud dia kadang-kadang, jarang-jarang. Tapi kalau lah qad masuk pada fi'il mudhari', fa'il dia adalah Allah, tak boleh ada cuma jarang-jarang. Qad ya'lamullah, kadang-kadang Allah mengetahui. Tak. Kalau masuk Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala mengetahui. Lepas tu dia tutup apa? Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Macam mana nak tahu huruf? Huruf ni alamat dia berbentuk Adam. Apa alamat berbentuk Adam? Tidak ada tanda. Tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il. Jadi itu huruf. Jadi haruf alamat dia tu, alamat yang berbentuk tidak ada tanda. Tidak ada isim, tidak ada tanda. Harakat ada berapa? Harakat baris ada berapa? Depan, atas, bawah, mati tu baris ke tak? Hakikatnya tak. Barisnya ada 3 je. Atas, bawah, depan. Mati tu apa? Tidak ada baris. Mati itu adalah tidak ada baris. Jadi apa dia sukun? Sukun ni adalah bukan baris atas, bukan baris bawah, bukan baris depan. Seperti orang bincang.
Adakah putih dengan hitam tu warna? Jadi macam dia akan balik macam itulah. Sukun apa? Sebenarnya sukun tu adalah adam harakah. Tapi adakah ada harakah dia? Dia bukan harakah. Kita berhenti setakat tu, insya-Allah kita akan masuk kalimah yang kedua, al-i'rab wal bina. Rabu hadapan. Allah Subhanahu wa taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina as'adi makhluqat ila sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim 'ala mahbubatika wa bidaya kalimatika kullama laka wa wa ghafara 'anka. Soalan? Ya. Tanwin dalam maksudnya tanwin